A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Khabar semua penonton pada malam ini. Khabar yang bersama-sama dengan kita malam ini. Test 1, 2, 3. InsyaAllah So mudah-mudahan boleh dengar. Nampaknya macam boleh dengar semua tu. Okey, kita di sini okey. Cuaca pun alright. Alhamdulillah, syukur. So macam biasa tak apa, kita nak bincang-bincang, kita nak sembang-sembang dengan semua penonton yang ada pada malam ini, yang melihat, yang melapangkan waktu pada malam ini. InsyaAllah, Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberkati majlis ilmu kita bersama. Betul, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah melihat dan memandang ianya sebagai satu ibadah. InsyaAllah. Malam-malam insyaAllah dengan family, tak buat apa-apa dan sebagainya. So yelah, anak-anak pun dah mula bersekolah dan sebagainya, tak apa kan. Dan insyaAllah lagi seminggu dua lagi katanya yang sekolah menengah pula akan memasuki sekolah. Jadi jimatlah sikit data kat rumah. Tapi yang penting, siapa yang rajin masuk majlis ilmu, dia masuk dalam taman-taman syurga Allah. Dan barang siapa rajin masuk taman syurga Allah di dunia, mudah-mudahan Allah bagi syurga, taman syurga yang sebenar di akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. So tahniah pada anda. Syukur membantu tabah dengan cikgu SOB ni untuk dapat bersama SBO tu apa? SOB lagi. Allah. Masih lagi dengan songkok baldu songkok SOB. Allah. Okey, so dengar khabar dia orang banyak bertanya. Ya, orang katakan Allah kan dah turunkan rezeki melempar ruah dan selalu sebut rezeki tak salah alamat, rezeki tak salah alamat, ya. Jadi apakah masih wajar? Apakah rezeki ni masih perlu dicari? Dia orang tanyalah, dah rezeki tak salah alamat. So kalau dah rezeki kita sampailah. Kalau dah rezeki, kalau dah jodoh, ya, asam di laut ni. Bukan asam. Ikan di laut, asam di darat. Dia bertemu juga dalam kuali dalam perut. Betul. Jadi seolah-olah rezeki tu yalah, ya, kalau dah rezeki tak payah carilah. Dah rezeki, kau dah jodoh. Betul. Alah, tak buat apa-apa pun dia datang. Jadi cuma komen TUSBO. Allahu Akbar. Yang ini biasa, yang biasa tu abah kita berhadapan dengan kita punya klien, kita punya peserta-peserta yang bertanya, saya ni dulu waktu nak nikah dulu saya tak pernah cari jodoh saya. Tapi tiba-tiba tak tahu kenapa datanglah pula si hamba Allah tu datang meminang saya. Jadi saya percaya apa yang Allah katakan tu tak apa dia. Sesungguhnya lahir jana Adam tu dari sudut rezekinya, dari sudut hidupnya, matinya, dan sudut jodohnya, semua dah Allah tentukan. Jadi buat apa nak susah? Allahu Akbar. Tapi sebenarnya tu abang, yelah, kita melihat setiap perbuatan, setiap tindakan itu membuahkan hasil berdasarkan apa yang kita nak. So kita faham rezeki itu kunaan Allah. Benar. Orang kata ulat dalam batu pun ada rezekinya, boleh hidup. Ni yang bila kita biasa tanya orang yang kerja biasa-biasa kan. Tetapi keinginan ni luar biasa. Betul. Jadi dalam konteks sekarang, untuk kita melihat sunatullah lah, kita faham bahawa Allah tu maha adil, maha bijaksana, maha pengasih, maha penyayang. Tidak ada seekor burung pun yang keluar di waktu pagi, balik waktu malam dia lapar. Betul tak abang? Mesti ada rezeki untuk dia. Benar. Baik. Dalam konteks sekarang yang kita cuba untuk bawa topik pada malam ini, yang itu tadi burung ya. Itu burung. Ini orang kan. Ada juga kata, saya tak kerja apa-apa tapi hari-hari saya dapat makan, orang bagi makan. Allahu Akbar. Kan? Cuma setiap manusia, dari psikologinya tu abang, fitrah manusia itu Tuhan ciptakan dia ada berkeinginan, didorong oleh nafsu yang berkeinginan tentang sesuatu. Baik, isunya bila mana seseorang manusia itu berkeinginan terhadap sesuatu, pasti di situ dia mengimpikan dan berangan-angan untuk mendapatkan sesuatu perkara tersebut. Di sinilah Tok Abah pentingnya rezeki itu perlu dicari. Sebab apa? Of course, seorang doktor, sebelum dia menjadi doktor, dia nak jadi doktor, pasti dia mempunyai keinginan, cita-cita untuk menjadi doktor. Maka dia berusaha ke arah perbuatan dan tindakan tersebut, tak abang? Lantas dapat jadi doktor. Seorang usahawan, dia berkeinginan untuk bergelar jutawan. Maka dia berusaha, berhempas pulas, mengorbankan masa, tenaga, waktu dan sebagainya. Maka dapatlah di hujungnya
apa yang dia usahakan. Betul. Now, di sinilah pentingnya yang kita nak bincangkan malam ini. Topiknya, adakah rezeki itu perlu dicari? So, kalau kita tak cari, maknanya mungkin kita akan dapat rezeki yang biasa-biasa. Yang biasa-biasa. Betul lah. Kan? Sesuai dengan sifat pengasih penyayang Allah. Tetapi, kalaulah kita berkeinginan, berhajat, maka di situ ada usaha yang kita lakukan, tak Abah? Maka itu yang dikatakan tu, rezeki perlu dicari bersesuaian dengan keinginan, cita-cita dan hajat seseorang insan tersebut. Itu sesuai dengan apa yang Allah firmankan, ya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Sesungguhnya kamu akan dapat apa yang kamu usahakan. Itu satu. Ya, itu kena usaha. Yang keduanya itulah dia. Ya, bila Nabi mengesahkan Allah beri pahala bukan pasal pada hasil, tapi pada usaha. Ya, Allah beri ganjaran kepada hasil. Kita tak berjaya pun, tak dapat pun, tapi usaha kita tu Allah pandang dan Allah berikan ganjaran yang sewajarnya. Itu dua. Itu nampak sangat bahawa kita kena usaha, ya, dan sebiasanya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, lumrahnya sunatullah. SBO kata dia sunatullah. Maka bila kita usaha dengan cara betul, sampai orang kata, ni sarjana pula kata. Jadi Allah kata, tadi Nabi dah sebut, ya, Nabi sabda, dan ni sarjana kata, orang biasa-biasa tapi usaha luar biasa, dia akan jadi orang luar biasa. Itu orang biasa-biasa, macam kita semua orang biasa. Tapi usahanya luar biasa. Itu yang Tok Abah selalu bagi contoh yang sangat simple lah. Sangat simple. Tok Abah punya contoh yang simple, ya. Katalah bermaaf-maafan itu benda biasa. Tapi kalau tiap-tiap malam suami isteri bermaaf-maafan, tiap-tiap malam kita maafkan semua orang, tiap-tiap malam kita maafkan semua orang, jadi orang yang luar biasa. Ya. Senyum waktu pagi itu biasa. Tapi kalau tiap-tiap pagi bangun tidur mesti dengan senyuman, tiap-tiap pagi, tak dapat tidak, hujan ke, gugur ke, terang ke, mimpi buruk ke, mimpi indah ke, dia bangun pagi mesti senyum, angkat tangan doa, dia akan jadi orang luar biasa. Jadi maksudnya usaha tu masih ada kewajiban kita sebagai manusia biasa, sebagai hamba, sebagai asbab. Ya, Allah dah penyakit Allah kasih, Allah jugalah yang merawatnya. Betul. Tapi kalau kita tahap wali-wali, tahap Nabi, memang begitulah. Ya, Nabi harus mencari ubat. Manusia biasa wajib mencari ubat. Kita orang biasa ni wajib cari ubat. Allah turunkan sakit, Allah turunkan bersama ubat, tapi kita kena cari. Itu sebabnya kita pening dah makan ubat dengan macam-macam kita makan. Of course, akhirnya Allah yang menyembuhkan sakit, maka tapi usaha tu. Jadi dalam konteks rezeki sama. Dalam konteks rezeki pun sama. Jadi memanglah Allah yang mengirim rezeki, melimpah ruahkan rezeki, menurunkan rezeki. Tapi kita kena usaha untuk kutip rezeki itu dengan cara yang sistematik. Justru itu sebenarnya Nabi mengesahkan nak cemerlang di dunia, ialah hal-hal dunia rezekinya, kena ada ilmu. Nak cemerlang di akhirat, kena ada ilmu. So betul tu. Jadi nak dapat rezeki yang ialah yang mantap, yang mapan, yang bagus, yang kata SOB tadi, SBO tadi, untuk dapat jadi jutawan, maka usahanya, ilmunya kena mantap, usahanya kena mantap, kawan-kawan networking kena mantap. Jadi artinya yes, rezeki Allah turunkan, tapi kita kena usaha dengan cara yang betul untuk mengutip rezeki yang Allah telah janjikan. Itu dia. Okey, Tok Abah, sebelum tu jangan lupa dekat ruang yang ada tu, komen tu jangan lupa. So join kita untuk join usahawan keluarga Tok Abah, insyaAllah. So boleh klik button yang ada di bawah tu, insyaAllah. Jom kita ramai-ramai bersama dengan keluarga usahawan Tok Abah. Baik, Tok Abah, ada satu benda yang saya nampak dan saya tertarik dengan Tok Abah sebut tadi tu, kan? So mana kita kena usaha rezeki tu sebab Allah dah taburkan. Tapi timbul persoalan yang biasa kita jumpa Tok Abah, senario ataupun persepsi di kalangan insan, di kalangan individu ni Tok Abah. Aku ni perlu bersaing dengan dia ke untuk dapat rezeki tu? Kan? Biasalah, so, biasa. Memang kita dah diajar, saya rasa perkataan. Aku dah buat gerai pisang goreng. Dia buat pula kat situ, memang jahat lah. Memang ini dia memang potong aku punya rezeki. Dia potong habis. Aku pisang goreng. Apa buatlah penilai apa nama berangan ke apa ni? Buat apa tu yang Buah berangan ke pisang juga pisang goreng. Apa tak patut. Habis-habis pun buat lah. Kalau kita buat
pisang goreng ni buatlah goreng pisang. Alah. Patut jual air lah, jual air. Betul. Air tebu ke air soya ke. Tapi itulah Tok Abah. Yang biasa kita jumpa, yang biasa kita dengar, yang biasa bertanya. Antara ancaman di dalam perniagaan yang selalu dikaitkan, yang selalu diceritakan oleh individu, tak kisahlah yang bekerja dan sebagainya, persaingan. Selalu sebut persaingan. Bersaing. Saya cuma tertarik apa yang Tok Abah katakan. Maksudnya, maknanya rezeki ni memang Allah dah taburkan, Allah dah bagi dah. Sebab itulah kalau Tok Abah, kalau tak salah saya lah, dalam surah Al-Jumu'ah dan Allah kata apa? Apabila telah ditunaikan solat seseorang hamba tersebut, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini. Bertebaranlah, Allah kata, dah tunaikan kewajipan ni, bertebaranlah dan carilah kurniaan Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Maksudnya dekat situ Tok Abah, yang Allah nak bagi ajar dekat kita, solat jangan tinggal. Dalam bab mencari rezeki, solat jangan tinggal. Habis menunaikan kewajipan kepada perintah Allah, pergilah cari rezeki. Kemana sahaja carilah. Kerana Tok Abah kata tadi, rezeki itu ditebarkan. Kita tidak bersaing dengan sesiapa, bagi saya Tok Abah lah. Tetapi kita adalah bersaing dengan kehendak ataupun nafsu kita. Sama ada bisikan itu baik ataupun buruk. Sama ada kita macam Tok Abah kata tadi lah, sama ada kita nak meletakkan seawalnya persepsi yang negatif dan buruk kepada orang yang berniaga bahan pikiran kita dan sebagainya, dengan kita beranggapan bahawa dia mengganggu bisnes kita dan sebagainya. Bagi saya sebenarnya siapa yang usaha lebih, dia dapat lebih. Kan? Betul. Kalaulah sahabat kita buka kedai jam 7 pagi, maka kita buka lah kedai 6.30 pagi. Betul. So, orang tu bekerja 6 jam, kita bekerja lah 7 jam. Rezeki kita akan dapat lebih. InsyaAllah. So, tidak ada isu, tidak ada orang kata satu bentuk jaminan yang Allah kata, bila aku tebarkan rezeki ini, aku hanya bagikan kepada seseorang tu sahaja. Ya Allah kata, aku tebarkan, kamu kutiplah, kamu ambillah. Yang menjadi masalah, ni yang kena tengok, kena lihat betul-betul. Kita tak melihat kejayaan orang tu dari sudut usaha dia, bagaimana pengorbanan yang dilakukan untuk mendapatkan rezeki yang sebanyak itu. Tapi kita sering mengeluh bila mana kita dapat sedikit, sedangkan kerja kita ataupun tindakan kita sangat kurang dibanding dengan orang tersebut. Betul. Ini dalam satu hal, dalam konteks yang kebiasaannya Tok Abah kan. Mungkin kajian ini kalau kita survey 10, 9 yang kita jumpai macam ni. Betul, kita akan jumpa satu manusia yang usahanya biasa-biasa je tapi dapat rezekinya lebih. Betul. Itu konteks lain. Okey, baik. Dalam isu yang sekarang ni, topik kita, adakah rezeki itu perlu dicari? Yes. Kita perlu cari bersesuaian dengan kehendak, matlamat ataupun keperluan kita. Betul. Maka carilah. Ini dua perkara yang saya belajar dapat rumuskan daripada apa yang SBO sebut tadi, cikgu tadi sebut. Pertamanya yang betul awal-awal tadi. Sebenarnya Tok Abah pernah ingat sabda Rasulullah SAW selepas menunaikan yang fardu, solat, puasa dan sebagainya, zakatnya, mencari rezeki yang halal adalah jihad. Subhanallah. Tu Nabi pesan tu, yang selepas menunaikan yang fardu, maka mencari rezeki yang halal adalah jihad. Jadi itu sebabnya kita kena pesan niat. Ya Allah, hari ni aku nak keluar rumah ni dengan bismillah tawakkaltu Allah ya. Lepas tu la haula wala quwwata illa billah, keluar rumah dengan kaki kiri sunahnya. Masuk rumah kaki kanan, kaki kiri, dan petang niat, ya Allah, aku keluar rumah ni nak cari rezeki yang halal, ilmu, whatever lah ya, petang niat. Maka setiap langkah kita akan dapat pahala, setiap langkah kita martabat kita akan dinaikkan. Itu sebagai usaha ya. Jadi mencari rezeki yang halal, maksud tu rezeki kena dicari. Mencari rezeki yang halal adalah jihad. Artinya kalau dah niat kita mencari rezeki yang halal, dahlah tiap-tiap langkah, tiap-tiap usaha, setiap minit itu dapat pahala. Kalau mati tengah jalan, mati kat tempat kerja, Allah tadi kan, mati dalam balik, mati syahid insya-Allah. Sebab dah jihad. Itu tingginya martabat. Artinya berbalik pada isu asal, adakah rezeki patut dicari? Oh ya, sebelum tu ya, kami mencari ahli ni, warga usahawan Tok Abah, ada link tu, tolong join. Untuk apa? Untuk dapat tip, dapat ilmu, dapat community, dapat kita berkawan ya. Dapat rezeki insya-Allah. Dapat rezeki ilmu, rezeki kawan, rezeki tip dan rezeki punca pendapatan yang kalau kita berusaha insya-Allah. So satu pengajaran tadi,
kita mencari rezeki itu satu jihad. Yang keduanya saya tambahkan soalan asal juga tadi. Perlu tak kita adakah kita bersaing? Bila kita mencari rezeki wajib dicari. Untuk orang biasa ni wajib dicari. Tapi adakah kita bersaing? Mana mungkin kita bersaing? Maaf ya, itu konsep orang yang tidak beriman. Alamak, kita buat benda yang sama, kita bersaing lah. Dalam bidang ekonomi pun we must understand the competition. Tuan Abah pernah bagi ceramah kepada sebuah syarikat minyak konglomerat yang terbesar di dunia. Lebih kurang 25 tahun yang lepas. Ni semua orang bos-bos ni, gaji paling kecil 50,000 sebulan, paling kecil. So saya kata, you all ni syarikat minyak yang sangat hebat, tapi you tak bersaing dengan orang lain. Dia pun pandang lain macam, apa macam cakap ni? You all tak bersaing. You all tak bersaing dengan syarikat yang itu, syarikat A, syarikat B, syarikat C. Tak ada. You katalah, kebetulan dia punya market share dalam Malaysia ialah sekitar 30%. Besar. Ya, syarikat minyak besar. Ya. Kalau Tuhan kata, dia orang terdiam. Kalau Tuhan kata you punya market share, ya, you punya kata tu share dalam pasaran ialah 30%. Dan orang lain punya 25%. Orang lain pula 25%, 20%. Awak punya 30%. Boleh tak awak ambil share orang? Kalau Tuhan dah tentukan awak punya share 30%, boleh tak awak ambil supaya jadi 32, 33? Tak boleh. Sebab hak kita punya, hak orang punya. Itu telah dijanjikan. Tapi kamu semua kena berusaha untuk dapatkan 30%. Kena usaha. Bukannya dah memang Tuhan tentukan 30%. Kat Lauh Mahfuz dah ada tulis. So itu yang kadang-kadang kita ni, maaf ya, semua orang ada jodoh. Semua orang jodoh. Tahu-tahu pernah tanya ustaz, samalah rezeki, jodoh, majal maut semua ditentukan Allah. So kalau dah ditentukan Allah, jadi kita tak payah usaha dapatlah. Memang ada orang ada jodoh, semua orang, tiap-tiap orang insya-Allah ada jodohnya di dunia. Kalau tiada yang di akhirat tapi usaha kena betul. Usaha kena betul. Bila kita kadang tak usaha, tak cukup usaha, tapi usaha cara yang salah, dan sebagainya, maka Allah mesti tak datangkan. Sebab ada rezeki sebab usaha, ada rezeki sebab takwa. Kita bincang dulu. Ada rezeki sebab anak ramai, ada rezeki sebab bersyukur, ada rezeki sebab macam-macam lah. Bagi binatang makan ke apa. Jadi punca-punca rezeki ni berbagai-bagai. Tapi yang penting ikhtiar kewajiban kita. Kita kena mesti berikhtiar. Dan ingat, kita tidak pernah bersaing dengan orang lain. Itu sebabnya Nabi bersabda, Fadilah Kamsah cakap, Tuan cakap, SBO cakap, bolehlah dengan sikit-sikit, tapi yang paling penting apa Nabi sabdakan. Apa sabda Nabi? Allah bila tolong hamba, Allah akan tolong hambanya selagi hambanya menolong saudaranya. Saya businessman, SBO businessman, saya tolong SBO untuk maju dalam bisnes. Mana ada saingan? Mana ada saingan? Ya, sebab Allah pun suruh kita tolong orang untuk berjaya, kita akan berjaya. Kita dengki orang berjaya, persaingan. Kita dengki orang berjaya, kita susah nak berjaya. Itu hukum Allah. Garanti betul. Dan Tuan ni yang Datuk Bangka ni banyak nampak contoh. Ya, orang yang tolong-menolong, tak ada sifat dengki pun. Dia yakin. Saya punya Cik Wan sebut. Cik Wan orang satu Malaysia kenal. Saya ni ada resipi, saya bagi kat orang. Mana boleh resipi kita yang hebat, bagi kat orang, habislah. Tak, saya akan dapat resipi baru, rezeki lain. Cik Wan cakap, saya dengar tu, wow, ini orang yang yakin dengan rezeki dari Allah. Usahanya kena betul, jangan dengki. So sebenarnya please, competition tak ada. Walaupun awak belajar ilmu ekonomi dari yang terbaik dalam dunia, kalau profesor kata kita ada persaingan, dia salah. Sebab antara firman Allah dengan ilmu dunia, dia mesti ngam. Kalau yang betul ngam, kalau tak ngam, ilmu Allah mesti betul, ilmu manusia masih belum tuntas. Jadi kalau ada yang kata no, dia ni tak belajar Fadilah Kamsah, SBO ni tak belajar ekonomi, ada ke tak ada competition, ada market demand dan sebagainya, supply and demand, itu supply and demand betul, tapi competition tak ada. Competition tak ada sebenarnya. We are competing with ourselves. Kita berkompet, bersaing dengan diri kita, nafsu kita, kehendak kita, kelemahan kita, kekuatan kita. Betul. Tapi kalau kita bersaing dengan orang lain, tidak betul dalam konteks yang sebenarnya. Cuba sambung situ. Dia lebih kurang macam ni lah Tok Abah. Kalau yang minat main golf, kan, dia sebenarnya dia tidak bersaing dengan orang yang sebelah dia tu, tetapi dia sedang bersaing dengan jiwa dia tu, untuk
kontrol, untuk memenangi, untuk buat pukulan yang terbaik. Jadi mencari rezeki ni macam main golf, bukan macam main badminton. Ya, betul. Sebab kita baru menang All England Champion. Itu tinggal Tahniah, bangga kita. Apa Li Wei Jang. Okey. Yang penting ada Li lah. Ada Li. Macam Li Jong Wei juga. So saya nak tambah sikit lah apa yang Tok Abah katakan tadi, yang mana hadis yang diriwayatkan daripada Ad-Dami dan juga Abu Barzah. Dia kata apa? Nabi SAW menyatakan bahawa tidak akan bergeser kaki seseorang hamba itu di akhirat kelak, sehinggalah dia ditanya tentang 4 perkara. So 4 perkara. Antaranya apa dia? Antaranya tentang umurnya. So maksudnya umurnya dia digunakan untuk apa? Untuk apa? Subhanallah. So kita termasuk saya, termasuk yang menonton malam ni, tanya soalan ini kepada diri kita, apa yang telah Nabi SAW sampaikan kepada umat. Maksudnya umur kita nanti bila ditanya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun kita hidup di atas muka bumi Allah ini, kita gunakan untuk apa? Nombor 1. So ni ada kaitannya dengan mencari rezeki ni. Kan? Yang nombor 2, apa dia? Tentang ilmunya. Untuk apa dia telah gunakan ilmunya? Subhanallah. Maknanya kalau dia ada ilmu, dia tahu macam mana cara nak dapat rezeki, dia tahu macam mana teknik ataupun kaedahnya nak dapat rezeki tu ada. Tetapi dia tak gunakan ilmu tersebut sebaik yang mungkin. Yang ini ada masalah sedikit. Betul. So baik. Yang nombor 3 apa dia? Tentang hartanya. Dah diberikan harta, dah diberikan, orang kata Allah dah kurniakan dia rezeki kepada diri dia. Tetapi ke mana digunakan harta-harta tersebut? Ya, betul. Dan yang nombor 4 ni tentang badannya, kata Nabi SAW. Yang ini. So maksudnya Allah dah bagikan kita kesihatan tubuh badan. Allah bagi kepada kita, kurniakan kita, pinjamkan kepada kita kecukupan, kesempurnaan anggota badan berbanding dengan orang lain. So adakah kita masih lagi nak mengatakan ataupun nak bercakap tentang alah, rezeki tu tak payah dicari, ulat dalam batu pun boleh kena, dah ditentukan. Benar, seperti yang Tok Abah katakan tadi, rezeki tu mungkin dekat lubang mahfuz sudah tertera dah. Kita akan jadi apa, tetapi Allah nak tengok kepada usaha tu, ada ataupun tak ada. Macam Tok Abah kata tadilah, kalaulah rezeki kita memang dah disebut, dah ditakdirkan oleh Allah, kita boleh mendapat 10,000 sebagai contoh sebulan, itulah pendapatan kita. Tetapi tak ada usaha kita ke arah tu, agak-agak kita dapat tak? Tak dapat. Dalam suratannya, dalam takdirnya di Lauh Mahfuz mengatakan bahawa kalau kita nakkan sesuatu kejayaan tersebut, kita kena berusaha sebanyak 200 kali baru kita. Ni contoh 200 kali. Bang ada pula kata, ish, Cikgu SBO ni macam confident ni, cakap cuma benda 200 kali. Tak, ni contoh. Tetapi kita hanya mencuba untuk mendapatkan perkara tersebut dan kita berhenti pada nombor 199. Agak-agak Allah nak bagi dah kat Abah. Tak ada. So dia berpatah balik, maka rezeki ianya perlu dicari bergantung kepada apa yang kita ingin dan hajati terhadap perkara tersebut. Maka carilah. So orang kata rezeki tu tak akan datang melayang ataupun tak akan datang bergolek. Kan? So maka carilah. Dia kata kena ada usaha, manjada wajada. Siapa yang berusaha lebih, dia akan dapat rezeki tersebut. Dia berpatah balik. Tok Abah, macam yang saya katakan dulu Tok Abah, sifat manusia ni ada 2, rajin, malas. Orang yang rajin, dia akan pulun, dia akan tekun, dia akan bagi apa pun insya-Allah, dia akan usaha habis-habisan. Tapi orang yang malas ni lah orang yang suka mencipta alasan demi alasan demi alasan demi alasan supaya dia dapat membuatkan satu helah bela diri dia, dan dia tak buat perkara tersebut. Itu sebabnya bila secara rumusannya lah yang Tok Abah nampak, ya. Ya betul. So perbincangan kita malam ni, rezeki wajar, ya, dan kita wajib ada sebagai manusia biasa mencari, berusaha dengan cara betul, dengan ilmu, yang paling penting cara yang compliant agar Allah redha. Tetapi itulah, ya, cari bincang bahawa dalam dunia ni rupanya ada undang-undang Pareto.
Ya, 20 kepada 80 Pareto law. Ya. Udara pun 20% oksigen, yang lainnya nitrogen dan gas-gas yang lain, ya. So dalam bumi Allah 20% daratan, ya, 80% lautan dan air. Begitu juga rupanya orang yang benar-benar berusaha, ya, sewajarnya, ya, ialah lebih kurang 20%. Yang lain tu berusaha tapi tak cukup bagus, tak cukup hebat, sampai kajian menunjukkan bahawa 80% aset dunia atau negara yang dikawal ataupun dipelopori oleh 20% manusia. Ni 20% ni yang usahanya gigih, usahanya betul, doanya mantap, mungkin zakatnya pun hebat, ya, syariah compliant, dapat keberkatan. So jom, ya, abang kata sahabat pada Umar, ya, siapa, ya, yang Umar pun terpanjat, wahai Allah, masukkan aku dalam gulungan yang kecil, gulungan yang sedikit, yang benar-benar berusaha, yang benar-benar bersyukur, yang benar-benar redha. Selepas kata ucapannya dalam sepotong ayat yang sangat pendek, faiza azamta fatawakkal Allah. Setelah kita pasang azam dan kaitkan dengan usaha, dah pasang azam, usaha sungguh-sungguh, bertawakal, serah pada Allah. Itu rumusan itu, Abah. Rumusan daripada Cikgu Esbo. Okey, rumusan sedikit daripada saya untuk semua yang menonton bersama-sama kami pada malam ini. Sedikit je lah, rumusannya, kalau tak dipecahkan biom, masa akan dapat saja. Betul. Itu je. Anda peganglah peribahasa Melayu yang cukup memberi maksud yang mendalam terus. Dan setiap keinginan, matlamat dan juga orang kata hajat kita harus disusuli dengan usaha. Dan usaha jangan berputus asa. Allahu Akbar. Jom kita, nampaknya tu Abah, kita dah sampai penghujung. Itulah dia. Jangan lupa untuk member yang press link, ya. Betul. Jom jadi keluarga usaha untuk Abah. Press link, mudah-mudahan kita dapat manfaat. Kita betulkan usaha. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.